Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. Walaupun saya kurang sihat, tapi demi untuk perjuangan, saya tetap juga buat video. Kuatkan juga semangat saya demi perjuangan. Cuma hari ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat mengenai isu yang hangat sekarang ni, mengenai penghinaan ataupun fitnah yang jelas yang telah dilontarkan oleh papanon kita terhadap yang di-Pertuan Agong. Kadang-kadang kita pelik, kadang-kadang kita hairan sahabat-sahabat. Perdana Menteri kita yang mengeluarkan undang-undang 3R supaya rakyat patuh mengikut apa yang dikatakan oleh kerajaan tentang 3R. Tapi akhirnya orang yang mengeluarkan undang-undang tu, orang yang mengarahkan undang-undang tu dikuatkuasakan, tetapi akhirnya orang tu telah melanggar undang-undang 3R. Jadi dengan isu yang panas sekarang ni, yang rata-rata rakyat Malaysia ada membuat aduan polis dan juga pemimpin-pemimpin parti pun ada membuat aduan polis, saya mengharapkanlah kepada pihak berkuasa supaya mengambil satu jalan yang adil, supaya melayani laporan-laporan polis yang dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu mengenai penghinaan ataupun fitnah yang dilontarkan oleh papanon terhadap yang di-Pertuan Agong. Ini adalah perkara yang amat serius sahabat-sahabat. Ini yang jelas dan terang mengenai kegusaran rakyat Malaysia, tentang ketidakselesaan rakyat Malaysia tentang perkara tersebut, kerana papanon berani mengeluarkan kenyataan-kenyataan berunsur fitnah, berunsur penghinaan terhadap ketua negara kita yang di-Pertuan Agong, yang rata-rata rakyat Malaysia mengasihinya. Kalau kita berbalik kepada rukun negara, kesetiaan pada raja dan negara, maka dengan ini papanon telah melanggar undang-undang 3R, telah tidak setia kepada raja dan negara. Beliau sanggup melontarkan perkataan-perkataan benda yang boleh menyinggung perasaan rakyat Malaysia. Jadi saya harap kepada pihak berkuasa supaya mengambil satu tindakan, mengambil satu perkara yang adil terhadap apa yang telah dibuatkan, telah dilaporkan oleh rata-rata rakyat Malaysia, termasuk juga pemimpin parti politik, supaya rakyat tidak beranggapan bahawa pihak berkuasa berat sebelah. Jadi ini bukan pertuduhan terhadap pihak berkuasa, tapi satu harapan daripada rakyat jelata supaya pihak berkuasa mengambil satu proses keadilan terhadap apa yang berlaku dalam negara kita. Jadi sahabat-sahabat, tentang isu ini sahabat-sahabat, adakah isu ini tidak begitu besar berbanding dengan isu Langkah Dubai? Pada saya isu Langkah Dubai itu tidak ada masalah. Hanya satu persepsi yang dimainkan oleh pihak pro kerajaan. Tetapi ini adalah isu yang penghinaan dan fitnah terhadap yang di-Pertuan Agong itu amat serius. Ini yang menggusarkan rakyat Malaysia dan rata-rata pemimpin-pemimpin politik. Kenapa seorang pemimpin negara, iaitu Perdana Menteri, boleh melontarkan kata-kata sedemikian? Saya rasa isu ni lagi berat daripada isu Langkah Dubai. Kalau Langkah Dubai, rakyat Malaysia rata-rata bergembira, suka dan bersyukur kepada Allah Ta'ala bila mendengar bahawa papanon ataupun kerajaan manon akan tumbang, berbanding dengan isu penghinaan dan fitnah terhadap yang di-Pertuan Agong. Saya rasa isu penghinaan ini lagi besar, lebih serius berbanding dengan isu Langkah Dubai. Kan? Jadi saya mengharapkan sekali lagi kepada rakyat dan juga kepada sahabat-sahabat saya semua supaya bangkit dan supaya membuat laporan-laporan polis yang seperti mana telah diarahkan ataupun dianjurkan oleh ketua-ketua perjuangan kita seperti Saudara Rafiq, peguam kita, Saudara Sir Azri, pejuang kita, Saudara Salim Iskandar, pejuang kita, dan juga Cik Gubat, pejuang kita. So mereka mengharapkan kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat semua supaya membuat laporan polis demi untuk menjaga martabat dan kedaulatan raja kita yang di-Pertuan Agong, yang mana telah mendapat satu penghinaan dan fitnah yang jelas yang dibuat oleh papanon. Jadi saya rasa rakyat boleh
membezakanlah yang mana lebih serius, yang mana yang tak serius, yang mana lebih menggusarkan rakyat dan yang mana yang tak menggusarkan rakyat dalam isu tersebut. Jadi saya mengharapkan kepada rakyat Malaysia dan juga sahabat-sahabat saya supaya bertenang, jangan melayani propaganda ataupun persepsi yang dibuat oleh peru kerajaan, kerana inilah jalan mereka untuk menutupi kelemahan-kelemahan mereka, untuk menutupi kegagalan kerajaan Malaysia dan juga Perdana Menteri Malaysia yang Papan Nun terhadap pentadbiran mereka kepada negara kita dan juga rakyat. Jadi dengan keadaan yang berlaku sekarang ni, kos harga hidup kita makin meningkat, harga barang masih tidak terkawal, beras tempatan masih lagi tidak dapat di pasaran. Jadi inilah cara mereka untuk menutup kelemahan-kelemahan mereka dan mereka membuatkan berbagai persepsi dan juga spekulasi ataupun provokasi supaya rakyat terlupa dengan kegagalan yang dibuat oleh kerajaan Madanun dan Papan Nun. Jadi ini satu benda yang amat serius supaya rakyat terlupa. Jadi saya harap rakyat jangan lupa, jangan lalai tentang kegagalan kerajaan, tentang kegagalan Papan Nun mentadbir negara. Kita kena fokus kepada perkara tersebut. Jadi kepada pihak berkuasa pun saya rasa rata-rata yang berpangkat rendah, yang bergaji rendah akan terasa dengan kos harga hidup, dengan harga barang yang naik. Jadi di situ pihak atasan, pihak berkuasa dapat menilaikan di mana kebenarannya. Adakah rakyat saja nak menghuru-harakan negara ataupun rakyat sayang kepada negara? Tidak ada rakyat yang tidak suka kepada negara. Semua suka kepada negara dan semua rakyat menjaga kedaulatan negara dan undang-undang. Tapi ini dimainkan oleh peru kerajaan. Kononnya dengan langkah Dubai membuatkan ketenteraman awam berlaku. Tapi saya rasa tidak, sahabat-sahabat. Ramai yang bersyukur, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kerajaan Madanun ni supaya cepat ditumbangkan. Bukan kerana nak membuatkan satu kegusaran rakyat, tapi nak membuatkan satu kegembiraan rakyat apabila mendengar kerajaan Madanun akan ditumbangkan. So dengan isu yang paling serius, yang paling panas, yang paling kita kena ambil tindakan segera adalah satu isu yang mana penghinaan dan fitnah terhadap Yang di-Pertuan Agong daripada Papan Nun kita sendiri. Sedangkan beliau yang mengarahkan tentang 3R, beliau yang membuatkan undang-undang 3R, beliau juga melanggar undang-undang 3R. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhirkan saya punya video pada hari ini, saya mohon kepada pihak berkuasa supaya adil. Tak kira siapa, walau dia siapa sekalipun, kalau dia melanggar undang-undang 3R, lagi-lagi melibatkan Yang di-Pertuan Agong, ambillah tindakan, buatlah siasatan yang sebaik-baiknya supaya rakyat di Malaysia, di negara kita dapat melihat tentang integriti yang dijalankan oleh pihak berkuasa. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita akan jumpa di lain-lain konten ataupun di lain-lain video untuk kita kongsikan maklumat-maklumat terkini mengenai politik tanah air kita. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.